Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana abwabal fahmi wal hikmah kama fatahta ala anbiya'ika wa awliyaika min ibadika as-salihin. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabahu birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi syukra walakal mannu fadla nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatihi wa aslih syu'una ummatihi wa farrij anna al-humum wal ghumum ya hayyu ya qayyum. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wa tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifada wal-istifada wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati wa rasulih والدلالة إلى الهدى والدعوة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. أما بعد، بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, alhamdulillah, syukur kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat iman dan Islam, dan nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan peluang kepada kita duduk dalam salah satu daripada majlis zikir, majlis menuntut ilmu alladhi qala Rasulullah SAW fi riwayatin. Nabi SAW bersabda, la yashqa bihim jalisahum, orang yang duduk di dalam majlis ilmu ini, dalam majlis zikir, tidak akan celaka mereka itu. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan orang-orang yang diamankan, disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesihatan dan afiah. Mudah-mudahan umur panjang dalam keadaan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima segala amal, dan Allah Subhanahu wa taala cukupkan segala kekurangan daripada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita dah sampai muka surat berapa? 5. Permulaan mendapat hidayah. Muadzin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini Tuan Guru susun bukan agar kita mengenal muallif ini, Masya Allah, dah memang Tuan Guru dan memang murabbi dan memang mursyid insya Allah. Tapi bukan itu yang kita lihat. Tapi apa yang kita nak lihat dekat sini,
Tuan Guru bawa kita kenal diri kita dan kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehebatan seorang da'i, kehebatan seorang guru, bukan dia hebat bawa kenal kepada dirinya, bukan hebat kenal mempromosikan, memperkenalkan kumpulannya ataupun memperbanyakkan ikutannya, tetapi da'i, murabbi, mursyid yang sebenar, yang mampu membawa manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan maksud lebih ramai manusia kenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab ilmu yang diajarkannya berbanding manusia kenal dirinya. Dan banyak manusia mengenal dirinya bukan mengenal zatnya semata-mata, tetapi setiap mereka melihat murabbi tersebut, mursyid tersebut, mereka mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab istiqamahnya seorang guru dan seorang mursyid. Jadi di antara kita pun ada sebahagian dari sahabat-sahabat kita yang jenis istiqamah. Kita kata Masya Allah istiqamahnya ini. Kita pun ada perasaan nak buat macam dia, istiqamah baca Quran. Kita nak kawan-kawan yang macam ni, dan lebih-lebih lagi guru yang membawa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru yang membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan guru yang membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini, dia berusaha mengenalkan diri kita ini siapa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kena kenal diri kita. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, insya-Allah dia akan kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Permulaan mendapat hidayah. Qala musannif rahimahullah hafizahullah ta'ala wa rafa'ana bihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain insyaallah ta'ala. Ayyuhal akhul karim. Kita tengok ayyuhal akhul karim, wahai saudaraku yang mulia. Wahai saudaraku yang mulia. Ini apa dia? Adalah kalam murabbi. Kalam murabbi, kalam seorang pendidik, kalam orang yang menegur, menasihati dengan rahmah, menasihati dengan keikhlasan, menasihati dengan kasih sayang, bukan menasihati dengan apa dia? Menegur. Ada manusia menegur dengan kebencian, ada manusia menegur dengan memalukan. Tetapi dalam dakwah, menegur itu adalahkah kasih sayang? Menegur itu sebab sayang. Menegur itu sebab seagama. Menegur itu sebab perintah Allah. Menegur itu sebab sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menegur itu sebahagian daripada agama. Sebab disebutkan dalam riwayat ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Apa dia nasihat? Iaitu perkara yang mengingatkan kita kepada yang benar dan menyedarkan kita daripada kesilapan. Menyedarkan kita daripada kesilapan. Baik. Jadi dipanggil seolah-olah sahibul kitab, pengarang kitab, penyusun kitab ini, tuan guru khitab dengan kita. Khitab ni maknanya dia sedia berada di hadapan kita. Jadi hadap apa ni?
adab guru-guru tu macam tu. Adab guru-guru macam tu, dan lebih-lebih lagi Rasulullah SAW yang paling tinggi. Allah ajarkan kepada kita, Rasulullah ajarkan kepada kita, bila kita kasih, bila kita sayang, bila seseorang di hati kita, kita ajak bicara dia seolah-olah dia di hadapan kita. Kita di hadapannya. Sebab apa? Da'i, murabbih ni, dia kasih kepada umat. Dia sayang kepada umat, sehingga umat itu sentiasa, maslahat ummah itu sentiasa di hadapannya, memikirkan bagaimana nak menyelamatkan umat dengan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dipanggil ayyuhal akhul karim, wahai saudaraku yang mulia. Dia tak panggil sahibi, dia tak panggil sadiqi, dia tak panggil zamili, tapi dia panggil akh, iaitu saudara. Nak bagi tahu betapa rapatnya, betapa dia menganggap orang yang membaca kitab ini adalah saudaranya. Jadi dengan sirah ini menunjukkan apa? Tuan guru beri nasihat kepada kita seolah-olah kita ini adiknya sendiri, seolah-olah kita ini abangnya, seolah-olah kita ini ada pertalian darah. Maknanya bila saudara kita, mesti kita bagi nasihat dengan cinta, bagi nasihat dengan kasih sayang, sebab saudara kita. Baik. Indama sya'arta bil iqbali 'ala Allah, ketika mana engkau telah merasakan, tengok apa dia permulaan hidayah ini. Tuan guru bawa kita kenal diri kita, supaya kita tahu, oh ini adalah hidayah, supaya kita tidak sia-siakan hidayah tersebut apabila dicampakkan, apabila diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati kita. Apa dia? Indama sya'artah bil iqbali 'ala Allah azza wa jalla wad darul akhirah. Wahai saudaraku yang mulia, ketika mana telah merasai oleh engkau, apa dia? Bil iqbali 'ala Allah, ingin kembali, ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedar akan kita ini jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil iqbali 'ala Allah, iqbal ini kita mendatangi Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan makna kita mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedar jauh kita ini daripada ketaatan, kurangnya kita punya ibadah, kurangnya kualiti ibadah kita, kurangnya kita bermunajat kepada Allah. Indama sya'arta bil iqbali 'ala Allah azza wa jalla wad darul akhirah, dan apa dia? Kita mula merasa inginkan. Disebutkan sini darul akhirah ini, apa dia? Maksud darul akhirah ni maknanya tempat tinggal yang abadi, iaitu hari kiamat, hari akhirat. Tapi apa yang dimaksudkan dekat sini? Kita mula inginkan pahala-pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala balas kepada orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mula rasa inginkan, ingin mencari ganjaran-ganjaran pahala di dalam kehidupan kita, untuk kita bawa sebagai bekal akhirat kita di dunia. Kita beramal menjadi bekal akhirat untuk kita di akhirat. Wadarul akhirah. Sebab itu disebutkan dalam satu ayat Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang ayat dia, siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhirat, hendaklah dia memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan beriman dan mengharapkan balasan syurga, balasan
pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia memperbanyakkan zikir. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini apa dia? Iaitu memperbanyakkan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyakkan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sama ada zikir tersebut zikir lisan, ataupun zikir-zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab apa? Disebutkan dalam riwayat hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan apa dia? Hati kita ini ataupun iman kita ini ibarat apa dia? Besi. Besi ini lama kelamaannya akan berkarat. Lama-lama dia akan berkarat. Dan begitu juga hati ini akan berkarat. Dan cara membersihkan hati ini dengan apa? Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW ya ayyuhalladzina amanu, ataupun Nabi SAW mengingatkan kepada kita, jaddidu imanakum, hendaklah kamu perbaharui iman kamu. Dengan apa dia? Aktsiru min qauli la ilaha illallah, kama qala Nabi SAW, yaitu dengan memperbanyakkan berzikir la ilaha illallah. Memang betul ini zikir lisan. Zikir lisan yang keluar daripada hati. Kenapa perlu memperbanyakkan zikir la ilaha illallah? Kenapa perlu memperbanyakkan zikir la ilaha illallah? Sebab apa? Kita nak mempengaruhi jasad kita, hati kita ini dengan apa? Dengan la ilaha illallah. Kita mentalkin diri kita, kita mentalkin jasad kita dengan la ilaha illallah. Kita nak sebatikan dalam diri kita. Macam orang dah biasa mengumpat, tak sah kalau sehari dia tak mengumpat, dah sebati dengan jasad dia. Para arif billah, kalau kita diam, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada satu cerita, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, kalau dia bercakap lah. Bila kita bercakap, dia terus sambung zikir dia. Zikir dia terus sambung. Kalau kita cakap sia-sia, dia akan tegur, dah habis selesai atau belum? Kalau dah, maknanya silakan pergilah. Sebab apa? Dia tidak mau diganggu hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada seorang ni, ini berlaku kepada Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, seorang arif billah, wali min awliyaillah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari Khamis, malam Jumaat, itu memang malam dia. Dan sampai Jumaat, lepas asar, baru dia nak jumpa orang. Start petang sebelum maghrib Khamis tu, hari Khamis sebelum maghrib, nak masuk malam Jumaat, dia dah start dia punya wirid. Sampailah selepas asar baru dia nak jumpa orang. Tapi ada orang daripada jauh nak datang. Orang jauh nak datang nak jumpa dia. Nak jumpa sangat Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar ini. Nak jumpa sangat. Bila nak jumpa sangat, tak apalah, masuk je lah. Masuk dalam bilik dia bersolok. Bila dia masuk, dah hari orang memang sibuk dengan ibadah. Dia kata, malam ni kau boleh duduk sini bermalam dengan saya. Dia pun okey-okey seronok lah. Nak jumpa. Orang susah nak jumpa, dia boleh jumpa. Sebenarnya sebab dia minta banyak kali. Okey, Habib tu bagi dia, okey kau pegang ni. Daripada malam tu sampai pagi, dia tertidur-tidur. Habib suruh ikut dia baca wirid. Wirid dia baca Quran, baca zikir, baca wirid, baca selawat. Lepas subuh, ingatkan boleh rehat, sambung lagi. Wirid, zikir, Al-Quran, selawat. Sampai bila tu? Sampailah selepas Jumaat.
Lepas Jumaat dia terus balik. Dia minta dengan Habib, saya nak keluar. Lepas tu masa dia nak balik, dia nak salam, Habib kata, nanti datang lagi InsyaAllah Habib, InsyaAllah yang saya dapat semalam pun dah cukup dah untuk setahun. Amalan yang saya ikut Habib ni dah cukup dah untuk setahun. Istiqamah mereka. Jadi mereka ni tak nak diganggu. Sebab itu kalau kita duduk dengan orang-orang saleh ni, kita jangan kadang-kadang terasa dia ni macam tak layan kita. Kita kena sedar diri. Oh, diorang ni orang beramal. Kita ada hajat, cakap je. Kita jangan sembang macam kita sembang kedai kopi. Sebab tu dengan ulama-ulama ni, nak bertanya kena tanya dulu, boleh tak? Dengan orang-orang wali Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan orang-orang yang saleh. Di kalangan kita pun macam tu je. Kita kena jaga adab kita. Kadang-kadang dia tengah berzikir. Dia berzikir bukan dia nak kuatkan suara, sendiri-sendiri punya amalan. Kita pula datang pergi menyembang dengan dia. Orang tu pun nak halau kita, dia segan. Jadi masing-masing jaga amalan. Al-Habib Muhammad Al-Haddar ini, semasa dia belajar dulu macam mana, 4 tahun dia belajar di Rubat Tarim. Rubat Tarim ni bukan 1000 orang yang dia lahirkan, ulama. Bukan ulama biasa-biasa. Satu dunia ni dia punya pelajar ribuan ulama. Satu ulama. Kemudian semuanya, kebanyakannya arif billah, wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengislamkan 500,000 orang, yang berdakwah di Afrika sana, yang berdakwah di Somalia, yang berdakwah di negara barat ni, daripada Rubat Tarim. Jadi macam jadi Al-Habib Muhammad Haddar ni, ketika dia dihantar oleh ibu dia, ada satu tilam nipis lah dibagi untuk dia, dibalut. Kalau kita toto lah, senang cerita, toto balut, hantar pergi asrama. Daripada mula dia balik, setelah 4 tahun, tilam tersebut tak pernah dibuka. Tak pernah Al-Habib Muhammad Al-Haddar ni tak pernah buka tilam tersebut. Dan selama 4 tahun dia tak pernah buka surat yang dikirim daripada negerinya, Baydha ke Tarim. Setelah 4 tahun baru dia buka semua. Itulah dia menjadi guru Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, yang mendirikan Darul Mustafa sekarang di Tarim. Al-Habib Muhammad Haddar, dan juga adalah bapa mentua kepada Al-Habib Umar. Jadi macam tu dia punya mujahadah, sehingga kawan dia pun yang sebilik dengan dia tak pernah tengok dia masuk dalam bilik tidur. Sana orang tu macam tu. Ada seorang yang baru-baru ni, Al-Habib Abdul Rahman bin Ali Masyhur bin Hafiz, anak dia murajaah, tak nak tertidur, dia murajaah di ujung-ujung bangunan ni, beranda tu kan, ujung-ujung, tak nak, takut tertidur. Tapi tak boleh nak tahan mengantuk juga, jatuh dari bangunan, syahid, meninggal. Kecil lagi, tapi begitu mujahadah dia orang menuntut ilmu. Kita orang Asia ni sebahagian macam saya lah, sempat lagi nak pergi minum kopi, buat teh, buat kopi. Lagi-lagi kalau ada pelajar Malaysia yang baru sampai, lagi banyak kiriman kita dapat. Jadi macam tu. Tapi orang-orang sana yang betul-betul menuntut ilmu ni, Masya Allah, kedai makan pun dia tak masuk. Bukan sebab dia tak nak makan, waktu dia tu mahal untuk dia ulang kaji. Macam sekarang, siapa ni? Anak tuan guru pengarang kitab ni, Syekh Abdul Halim. Ini memang alim betul. Jadi kalau kita ada anak-anak, ambillah peluang. Ini keluaran 10 tahun. 10 tahun belajar, tak pernah guna handphone. Guna handphone. Ayah dia, tuan guru belikan hadiah handphone, ambil dengan adab, jual terus. Tak ada pasang SIM card pun, jual terus. 10 tahun tak pernah balik, duduk dalam tu je.
tak pernah makan di sekitar tu, makan kat luar kedai sebelah tak pernah. Dia makan apa yang dalam rubat sahaja. Kalau pernah pun orang luar bawa ke dalam, jaga. Dah lah hafiz Quran lagi. Pernah sekali kat sana, tahun ke berapa saya, mungkin 2013, khatam Al-Quran berapa? Sebulan Ramadan 13 kali ke 15 kali khatam Al-Quran. Ni diorang ni jenis yang jaga amal. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala hidayahkan kepada kita, berikan kepada kita taufik agar kita sama dapat menjaga amalan kita yang sedikit tapi istiqamah. Dan yang paling sebaiknya kita menjaga istiqamah kita, iaitu kita berusaha istiqamah menjauhi kemaksiatan. Itu sebab Al-Habib Umar mengatakan afdalut ta'at tarkul ma'asi. Sebaik-baik ketaatan ini meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan kemaksiatan. Baik. Jadi, wahai saudaraku yang mulia, ketika mana telah merasai oleh engkau apa dia, bil iqbali ala Allah azza wa jalla wad darul akhirah, ingin kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, sedar kurangnya ibadah, sedar tak khusyuk kita dalam ibadah, dan makin rindu kepada akhirat, makin rindu dengan pahala, makin rindu dengan ganjaran-ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian wa karahta ma anta fihi minal ma'siyah wal ghaflah, dan engkau mula membenci ma anta fihi, keadaan dirimu yang selalu apa dia, di dalam kemaksiatan dan kelalaian. Wa karahta ma anta fihi, engkau mula membenci apa yang ada pada dirimu yang sentiasa di dalam kemaksiatan dan kelalaian. Kadang-kadang kita memang kita melalui kehidupan ini, daripada kita mula mengenal baik dan buruk, kan, tapi kita sedar apa dia, kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala benda ni tak bagus, tapi dalam mujahadah kita kadang-kadang kita jatuh. Kita jatuh itu dalam keadaan kita mujahadah, kita sedar benda itu tak bagus, tapi kita terjerumus juga. Paling penting dalam hati kita membenci perbuatan tersebut. Sebab apa? Kalau rasa suka tak ada benci, kena hati-hati. Sebab itu tandanya kita belum dapat hidayah. Itu tandanya belum dapat hidayah. Bila dapat hidayah ni, kita akan berhati-hati daripada perbuatan kita. Kita akan berhati-hati lisan kita. Kita akan berhati-hati hati kita. Semuanya kita akan berhati-hati. Sebab apa? Kita takut terjerumus lagi sekali di dalam kelalaian. Jadi Al-Habib Ali masyhur rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, yang Mufti Tarim, mungkin baru wafat pada bulan Ramadan hari itu. Dia kata, idza masyaghalta nafsak bi ta'atillah, kalau kamu tidak sibukkan diri kamu dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, fa anta fil ghaflah, maka engkau di dalam kelalaian. Maknanya memang betul, kalau kita tak sibukkan diri kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa anta fil ghaflah, maka engkau di dalam kelalaian. Maka kita yang dalam kelalaian. Sebab itu diingatkan, sebab itu Al-Habib, para murabbi, para mursyidin seperti mana Al-Habib Abu Bakar Al-Adani bin alim masyhur, hafizahullah ta'ala wa ra'ah, ketika kita sedang duduk dalam halaqah bersama beliau, Al-Habib mengatakan, had galbak usilak ila rabbak, had galbak usilak ila rabbak. Dalam kita nak berubah, dalam kita nak menjaga hidayah ini, dalam kita mencari jalan sebenar, mencari kehidupan yang betul,
mencari hidayah dan taufik ini, kita perlu bimbingan guru. Jadi Habib kata apa pada kita orang? Had galbak usilak ila rabbak. Apa dia cakap? Bagi hati kamu kepada kami akan sampaikan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya di dalam kita nak berubah di dalam kehidupan kita ini, ataupun di dalam kita nak meningkatkan kualiti ibadah kita perlu betul-betul sidqut tawajjuh, benar-benar tawajjuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur di dalam hati, ikhlas di dalam hati. Sebab itu Habib menyebutkan had qalbak usilak ila rabbak. Sedia hati kita ini dibimbing oleh murabbi, sedia hati kita ini dibimbing oleh mursyidin. Sebab apa? Ada manusia cari jalan tapi tak ada guru. Nak dia berguru kat mana? Dekat YouTube. Memang YouTube tu ramai ulama, tapi untuk permulaan bagi kita ni tak sesuai bagi sebahagian manusia. Bayang kalau mungkin kita ni bolehlah yang dah biasa jumpa ulama, dah ikut pengajian fikih, pengikut pengajian tauhid, bolehlah tengok ceramah-ceramah daripada ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau solat pun tak reti lagi, mandi junub pun tak tahu, haid pun tak tahu, aurat pun tak tahu, tiba-tiba tak nak ada berguru, tengok YouTube punya, akhirnya celaru dia punya pemahaman. Sebab itu dalam kita nak mencari hidayah, waktu yang sama kita mencari guru untuk membimbing kita. Baik. Kemudian wa karahta ma anta fihi minal ma'si wal ghafla fadzalika bisababin ba'ith nurani aw da'ahu Allah azza wa jalla fi qalbika rahmatan wa ra'fatan minhu. Apa dia tadi? Perasaan yang ada dalam hati kita itu, kita mula rasa nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mula rasa rindu nak mentaati Allah Subhanahu wa taala, nak meningkatkan kualiti kepada Allah Subhanahu wa taala, benci kepada kemaksiatan. Apa dia ni? Ini adalah dengan sebab ba'ith nurani, kebangkitan cahaya yang Allah letakkan di dalam hati kamu sebagai tanda kasih sayang dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuan Guru pernah ceritakan dalam mengajar kitab ni juga, kalau tidak salah, diceritakan seorang yang abid, seorang soleh, tetapi diuji dengan apa dia? Dengan wanita. Semua lelaki diuji dengan wanita. Ada lelaki tak diuji dengan wanita? Ada sekarang ni ujian dia dengan lelaki pula. Waliyadzubillah. Pelik. Itu lagi dah dahsyat. Kita lelaki diuji dengan wanita, wanita diuji dengan lelaki. Tapi akhir zaman ni lelaki diuji dengan lelaki, wanita diuji dengan wanita. Nas'alallah salama wal afiyah. Jadi dia ini orang saleh. Sebab itu makin kita tingkatkan iman, ujian-ujian setiap manusia ni dia ada penyakit-penyakit tertentu. Mungkin yang ada yang gila harta, tak heran bini dia. Gila kereta, gila macam-macam, kumpul barang-barang klasik, tak heran bini dia. Tak heran pun ada yang jenis kaki perempuan, tak heran juga dengan harta. Kahwin dia kerja dia, kahwin cerai, banyak duit. Alasan dia mampu, tapi tak ada jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang soleh ni diceritakan oleh Tuan Guru sendiri, sebab dia tak nak, dia pergi uzlah, keluar daripada ramainya orang. Sebab pertama tak nak tengok perempuan, nak memperbaiki diri, nak mujahadah,
nak mujahadah, kemudian tak nak dengan orang mengumpat, mengasingkan dirilah, senang cerita, mengasingkan diri daripada manusia. Tapi dalam mujahadah dia tersebut, apa yang berlaku? Dia betul-betul nak menjaga sidqul tawajjuh ni tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia duduk di dalam tempat orang tak ada, tiba-tiba satu malam ada perempuan datang ketuk pintu dia tengah malam. Kemudian dalam keadaan hujan, perempuan tadi nak tumpang. Ini lagi ujian. Jadi dia bagi masuk perempuan tu. Sebab apa? Bahayalah, dah tengah malam, hujan pula, bagi masuk. Tapi dalam keadaan dia sedang sibuk beribadah kepada Allah, hati dia tadi ni, mulut zikir-zikir, tapi hati ni kat perempuan tu tadi. Perempuan zikir dalam hati perempuan. Tapi dia tahu benda ni salah. Dia nak lawan nafsu dia ni macam mana? Pelita yang dia pakai tu, dia letakkan tangan dia, dia bakar tangan dia. Kemudian, wahai nafsu, wahai jasad, api dunia pun engkau tak boleh bertahan, engkau jangan cari pasal dengan api neraka. Baru reda dia punya hati tadi. Wah, dia macam sampai macam tu sekarang, sampai macam tu sekali mujahadah. Diceritakan juga seorang pemuda di Mesir. Apa yang berlaku? Ini tukang kipas, jual kipas. Entah mana orang perempuan mana panggil dia nak jual. Biasanya jual daripada luar je, bagi duit, dia bagi kipas. Tapi perempuan ni, dia kata ada minta tolong masuk ke dalam lah, tak apa, saya bagi duit ke dalam. Pemuda ni pun dia orang soleh, pemuda yang baik, masuk ke dalam tempat perempuan tu. Perempuan tu kunci pintu. Perempuan tu minta dikipas dengan pemuda tadi. Minta dikipas. Tapi lelaki ni tadi orang soleh, dia tahu benda ni haram. Dia tahu benda ni haram. Apa yang berlaku? Perempuan tu kata, kalau kau keluar, aku akan menjerit, engkau perkosa aku. Kau nak aku jerit, kau tak dapat, atau aku senyap tapi kau dapat. Lebih kurang macam itulah. Kalau kita nasallallahu salama wal afiyah, minta kita jangan diujilah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dia kata tak apa, boleh. Ada dua riwayat cerita ni. Riwayat yang pertama, salah satunya, dia masuk dalam bilik air. Dia kata, boleh bagi saya mandi dulu sebab saya berkeringat, berpeluh daripada tadi jalan pusing tempat ni. Tak apa, bagi saya. Perempuan tu kata boleh. Bila dia masuk bilik air, dia buka tingkap bilik terjun daripada bilik air tersebut. Apa yang berlaku? Tak ada apa-apa pun yang berlaku. Ditanya kepada pemuda tadi, seolah-olah ada yang menyambut dia, kemudian meletakkan dia di tanah. Sampai maknanya mujahadah ni, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai satu tahap seolah-olah ingin menggadai nyawa pun, kalau namanya kita nak menyelamatkan diri daripada yang haram, insya-Allah Allah terima. Jujur, nak lari daripada perkara yang haram. Ada satu riwayat, dia lumurkan badan dia dengan najis. Dia keluar, perempuan tu halau dia. Dah benci, tak suka, bau, keluar. Dia halau. Sampai tahap macam tu sekarang, macam tu sekali. Kemudian siapa lagi? Banyak orang yang mujahadah. Kemudian orang yang betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ni, dan orang yang sudah berada dalam hidayah, dia makin besar ujian, makin meningkat iman, makin besar ujian. Jadi bersedialah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala agar tidak lupa Allahus Samad. Allah tempat kita
bergantung. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan dan takdir dan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan putus. Maknanya apa dia? Sama ada kita ini mudah melakukan keibadah, susah melakukan ibadah, mudah terjerumus dalam kemaksiatan, jangan pernah putus asa daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fadzalika bisababin ba'its nurani aw ad'a Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla fi qalbika rahmatan wa ra'fatan minhu. Jadi bila dah rasa benda ni dalam hati kita, bila dah ada hidayah tu, bila dah ini hidayah ni kita kena ingat, bukan sahaja di kalangan orang-orang yang tak solat. Hidayah ni orang yang buat ketaatan pun macam kita sekarang ni perlukan hidayah. Mungkin kita perlukan hidayah, kena khusyuk lagi dalam solat. Kita perlukan hidayah, tingkatkan kualiti ibadah kita. Perlukan hidayah, memperbanyakkan sunnah. Perlukan hidayah qiyamul lail. Perlukan hidayah membaca Al-Quran. Ada daripada kita mungkin sebulan, mungkin setahun dia tak baca Al-Quran, dia tak dapat rasa apa-apa. Tapi kalau hidayah ni, bila sampai kita jenis orang yang tak baca Al-Quran, kita sedar, dah lama saya tak baca Al-Quran. Yang ni hidayah. Dah lama saya tak solat duha. Lama dah saya tak puasa Isnin Khamis. Lama dah saya tak pakai sugi. Ini benda-benda lama dah saya tak pergi masjid. Lama dah saya tak menyumbang. Lama dah saya tak bantu orang susah. Ini semua hidayah. Bukan lama dah saya tak mencuri. Ini bukan hidayah. Ini khazlan. Khazlan. Baik. Jadi bila hidayah ni, bila kita dapat, apa yang perlu kita lakukan? Fa'alaika bisur'ati ijabah li hadzal ba'its asy-syarif bil inabah wat taubah was sidqut tawajjuh ila Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa dia? Maka segeralah, hendaklah engkau segera menyambut li hadzal ba'its, menyambut akan apa dia? Ba'its tadi, kebangkitan yang mulia, kesedaran yang mulia, bil inabah, dengan engkau bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wasidqut tawajjuh, dengan benar-benar tawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam tu. Jadi kalau ada yang daripada kita lama tak baca Al-Quran, kan? Ada Al-Habib Hasan Asy-Syatiri, rahimahullahu ta'ala. Kita hari-hari hadir majlis ilmu, tapi kalau sehari satu muka Quran pun kita tak baca, la yanfa'ash, tak ada manfaat. Solat duha pun kita tak solat, witir pun kita tak solat, kita melengah-lengahkan perkara-perkara sunnah, maknanya tak ada manfaat yang kita dapat daripada majlis ilmu. Tak ada manfaat, bahkan tak ada manfaat pun orang yang mengajar, hebat mana pun dia mengajar, tapi tidak terdiri pun amalan tersebut di dalam dirinya, maka tak ada manfaat. Sebab apa? Manfaat dia apa dia? Bukan, bila sebut manfaat ilmu ini, yang pertama kita faham, yang kedua kita beramal, yang ketiga kita sebarkan. Ini manfaat ilmu. Sebab itu tadi kita bacakan niat menuntut ilmu yang diajarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim, aku berniat menuntut ilmu ini supaya aku dapat mengajar, wa tadzakkura wa tadhkir, dan supaya aku dapat ambil peringatan dan memberikan peringatan, wal ifada wal istifada, mengambil faedah dan dapat memberikan faedah, wal ifada wal istifada wal hathu ala tamassuki, dan bersungguh-sungguh, niat bersungguh-sungguh berpegang dengan Al-Quran dan sunnah, wa tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasuli. Kemudian wabtigha mardatillah. Tengok, mula-mula niat semua untuk kita beramal nak sekian, dan semuanya tadi bila kita tengok apa dia,
menuntut ilmu, bila menuntut ilmu kena ada kefahaman. Bila ada kefahaman perlu menyampaikan. Semua tadi ambil faedah, bagi faedah kepada orang lain. Kemudian niat kita semua tu kita nak apa dia? Ibtigha'a mardatillah, inginkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tengok seni ulama ni, dia tahu bila Allah redha, apa yang kau nak pun Allah akan bagi. Ibtigha'a mardatillah. Yang pertama, niat-niat tadi semua tadi untuk apa? Nak dapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa qurbihi, nak mendekati Allah Subhanahu wa taala. Barulah wa thawabih, akhir sekali pahala. Jadi ada seorang daripada keturunan Al-Muhdar, kalau tak silap Al-Habib Ahmad Al-Muhdar, ada di Dau'an makam dia. Apa yang berlaku? Dia ditawarkan, tapi saya tak tahulah, sebab bila ada live ni kita tak boleh nak cerita yang lain-lain lebih kan. Tak apalah. Dia punya cerita senang ceritalah. Dia disuruh pilih. Kan kalau saya sebut satu-satu dikatakan ini bid'ah lah ni, tak ada lah ni. Orang kalau bab perkara-perkara gaib, ganjil-ganjil daripada syaitan, iblis dan sihir, orang cepat percaya. Tapi bila daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dia ragu. Ya tak ya? Itu masyarakat kita. Bila bab sihir, tak kena sihir pun. Tapi sebab engkau memang jenis tak beramal, memanglah jin ikut engkau masuk dalam rumah. Masuk rumah pun tak baca ayat kursi. Baca tidur tu pun tak baca Al-Ikhlas. Tak baca, tak ikut sunnah. Memanglah engkau diganggu. Sebab yang tidur dalam keadaan dia berwuduk, dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh malaikat. Kita tidur mengantuk. Sebab apa? Dah penat baca WhatsApp ataupun sembang dengan bini kita, tertidur. Jadi ada sebagian orang kita ni banyak datang kepada saya, Ustaz, saya rasa macam ada gangguan lah. Saya ni, saya cakap saya bukan perawat, tapi kalau kau nak saya rawat boleh. Dengan apa? Saya kata saya tak rawat engkau baca ruqyah, saya tak pandai, tapi jaga sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jaga, baca ayat Quran, baca Quran. Kalau engkau rajin baca Quran, kau tak perlu dah panggil perawat. Sebab orang baca Quran yang ruqyah ni, baca Al-Quran. Habis tu kalau kita sendiri, tapi memang sebahagian perlukan yang betul-betul. Tapi yang baru berasa ni, saya macam rasa berat lah Ustaz. Memanglah kau solat pun berat. Maknanya diri kau tu pun jin sendiri. Faham? Solat pun berat. Nak pergi masjid pun susah. Solat dekat rumah pun susah. Jadi bila kebanyakan yang kita tanya ni solat tak jaga. Solat tak jaga. Anak isteri tak tutup aurat. Bini bebas keluar sana sini, tak minta izin dengan suami. Selamba je borak-borak dengan lelaki dia, dengan borak-borak. Alasan borak-borak pasal kerja. Borak-borak pasal kerja. Dekat rumah suami ada, tak masak, sibuk membalas mesej dengan lelaki. Ini musibah. Memanglah gangguan ada. Sekarang ni minta-minta kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tengah viral sekarang, ketuk pintu tapi tak ada orang kat luar. Minta-minta, insya-Allah. Siapa yang jaga solat subuh berjemaah, insya-Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang baca Quran, yang jaga wirid, ada insya-Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang solat subuh secara berjemaah, wa huwa fi zimmatillah. Orang yang jaga solat subuh secara berjemaah, wahwa fi zimmatillah, dia di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Jadi jangan, sebab itu Hajjaj bin Yusuf, dia ni kalau kenal Hajjaj, dia ni memang dahsyat. Kalau penggal kepala bunuh orang ni memang tak ada masalah bagi dia. Tapi dia alim. Hajjaj bin Yusuf, di kalangan para sahabat pun dia ada bunuh. Tapi
sebahagian orang dia tanya dulu, kau solat subuh berjamaah ke tidak? Kalau solat subuh berjamaah, okey, tangguh besok. Tangguh dulu. Sebab apa? Dia takut nanti ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Dia ni fi zimmatillah, dalam jagaan Allah. Jadi kalau dia bunuh dalam jagaan Allah, habislah dia. Sampai macam tu sekali. Jadi wahwa fi zimmatillah. Jadi Habib ni dibagi pilihan. Kau mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagi kau tiga doa, 3 permintaan yang kau nak. Saya akan berdoa kepada Allah agar Allah bagi kau 3 permintaan saja. Dia kata ni mudah, sangat mudah. Kalau kita lah dibagi pilihan oleh Agung, Tuan Haji, mintalah 3 perkara, saya akan bagi semua, tunaikan. Tunaikan. Kalau kita nak minta apa, kita pun masa tu bela lah. Uish, ini kita akan memilih-milih apa benda ni yang paling penting, apa benda ni. Ini tawaran daripada orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta apa yang kau minta, aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala 3 permintaan. Yang ni dekat dengan Allah, yang ditanya pun dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Senang, mudah je dia jawab. Aku tak nak 3 permintaan, aku nak 1 je. Bunyi macam sombong. Aku tak minta 3, aku nak 1 je permintaan. Betul, 1 je. Apa dia? Aku nak setiap aku berdoa Allah kabulkan. Maknanya orang yang wali Allah SWT seorang lagi ni cakap apa? Masya Allah, engkau pintar, engkau cerdik engkau. Sebab apa? Yalah, kalau ada Allah kabulkan apa dia nak, bukan 3 je dia dapat. Apa-apa dia nak dia boleh dapat. Sebab tu kita minta sentiasa berdoa kepada Allah SWT. Di antara doa kita, mudah-mudahan Allah SWT sentiasa mengkabulkan doa kita. Sebab apa? Ini panggilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada Allah, maka Allah akan terima. Dan berdoa ini pun perlukan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak solat Jumaat, kita tak dapat berdoa tau. Jarang kita berdoa macam mana imam solat dengan kita. Untunglah kita orang kampung, ada imam selalu doa untuk kita. Kalau kita kat rumah, laju. Lepas solat, sikit je zikir kita. Astagfirullah, astagfirullah. Lepas tu bini dah panggil, anak dah bising, terganggu, faham? Tapi kalau kat masjid, tenang. Imam pimpin kita baca zikir, imam pimpin kita baca zikir. Bagus. Bagus. Dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi itu tadi niat. Seni ulama ni bila berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Kad kafani ilmu rabbi min su'ali wa kad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Cukuplah bagi aku pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala tentang diriku, tentang apa yang aku minta, tentang apa yang aku pilih. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali. Dan apa? Ya Allah, doaku ini, wa ibtihali, tangisanku, doa permintaan yang sungguh-sungguh. Fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftigari. Allah lah menjadi saksi. Apa dia? Syahidun li biftiqari. Allah lah menjadi saksi kefakiranku ini. Itu siapa dia? Munajat Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Syahidun li biftigari. Allah lah menjadi saksi akan kefakiranku. Sebab itu sebahagian orang-orang yang macam di Yaman, orang-orang yang suasana mereka hidup dengan ilmu, dekat kedai mereka ada tulis, kedai kaifa akhafu minal faqr wa amna Abdul Ghani. Kenapa aku perlu takut menjadi miskin, menjadi fakir, sedangkan aku hamba Zat yang Maha Kaya? Dekat kedai dia. Dekat kedai dia tulis,
Kenapa aku nak takut jadi fakir miskin sedangkan aku hamba zat yang maha kaya? Jadi orang nak hasad pun tak ada perasaan. Lepas tu kedai dia tulis, Masya Allah hadha min fadli Rabbi. Masya Allah hadha min fadli Rabbi. Ini apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dekat Hadramaut, rumah-rumah, kedai-kedai ada, Masya Allah hadza min fadli Rabbi. Sebab apa? Ini melindungi daripada ain. Orang pandang kalau tak ingat Allah, kita boleh sakit, boleh aksiden. Ain ni Nabi SAW mengatakan al-ainul haq. Al-ainu haqqun. Ain ini bukan nama muslimat ain, tapi memang pandangan mata ni. Apabila tidak mengingati Allah, walaupun tak ada perasaan hasad, tapi dia lihat dengan penuh takjub, kagum, tapi tak menyebut nama Allah, orang tu boleh sakit. Orang tu boleh sakit. Dekat Shibam, dekat Hadramaut, itu adalah daerah kota. Dia satu kota, ada dia punya dinding. Kota Shibam panggil. Di situ orang dia adalah orang yang paling kuat dia punya ain zaman dulu. Zaman dulu. Awal pertama bas masuk di Hadramaut, lalu depan kota mereka ni, bas tu terbalik. Diorang pandang je, bas tu terbalik. Kemudian dekat Hami tempat saya belajar, sana banyak helang banyak. Helang ni dia sambar, kita bawa balik pasar ni, dia sambar kita punya makanan. Jadi seorang pakcik ni, ain dia kuat, dia marah helang tu, engkau ni buat pasal lah, jatuh helang. Sebab itu kalau kita nampak sesuatu, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Sama ada benda buruk, benda baik, orang handsome ke, Masya Allah cantiknya, Masya Allah, kita kena puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itulah sedikit tentang seni para ulama di dalam mentaati Allah semua, tahu cara adab berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian qala Allah azza wa jalla, faman yuridullah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, bahawa Allah memberi hidayah kepadanya, memberi petunjuk kepadanya, maka Allah akan lapangkan hatinya untuk Islam. Untuk Islam. Maknanya apa dia Islam ni? Termasuklah kita lah yang dah Islam ni. Maknanya hati kita mudah untuk nak beramal, mudah terima, senang hati bila dapat amalan baru, senang hati dapat ilmu baru untuk diamalkan. Apa dia Islam? Al-istislam wal inqiyad bima ja'a bihi Nabi Muhammad sallam min ahkami syar'iyyah, iaitu apa dia? Kita tunduk dan patuh dengan segala ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada hukum-hukum syariat. Itu dia Islam. Maknanya perkara-perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah hati kita terima. Mudah-mudahan ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata mal iman. Allahumma ya muqallibal qulub wal absar thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalan yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ati nafsana taqwaha wa zakkaha wa anta khairu man zakkaha
أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم. اللهم بارك لنا، اللهم بارك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wal'afu minkum, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang daripada kekurangan kita. Namun dengan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mencukupkan segala kekurangan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.